Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua penonton Malaysia hari ini? Hari ini hari Rabu 11 November 2020. Terima kasih kerana memilih kami di MHI pagi ini. Okey, pastinya seawal jam 8 pagi ini sehingga ke 9.30 pagi nanti kami akan padatkan anda dengan pelbagai informasi yang berguna. Dan pastinya hari ini bersama saya Marshall Hassan dan juga rakan saya di sebelah ni. Saya Sofia Nur Sarihatun. Terima kasih kerana memilih MHI sebagai antara program pertama yang menyapa anda pagi ini, dan tentunya kita harapkan agar anda dalam keadaan yang kuat, minda yang kuat, ceria, bersemangat. Hari ini kita akan berbincang sebenarnya berkenaan satu topik yang memerlukan perhatian kita, khususnya bagi satu golongan yang memerlukan lebih lagi perhatian. Baru-baru ini banyak kes yang kita dengarkan di kalangan remaja, Marsila. Betul. Perkara ini sebenarnya bukan perkara yang baru. Acap kali setiap tahun pastinya perkara ini berlaku. Di mana silapnya itu masih lagi menjadi tanda tanya. Dan hari ini kita akan membincangkan topik mengenai permasalahan sosial remaja. Betul. Dan hari ini Sofia bukan kita berdua saja di studio. Kita juga ada abang kita kat sana tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Setiap hari boleh katakan kita tidak akan berdua. Kita akan bertiga sentiasa kan. Cuma kita nak tahu apakah Kerana percaturan. pemisahan ini masih tak biasa lagi lah. Perjalanan fizikal yang menjadi kebiasaan lah sekarang ni. Assalamualaikum pagi semua. Harap anda ceria. Dan adakah anda salah seorang ataupun adakah anda sebahagian daripada 1.1 juta yang tak ada air? Bermula semalam pukul 6. Betul. Jadi apakah tindakan anda? Adakah anda sekadar melempiaskan kemarahan di media sosial, portal-portal yang berkaitan, ataupun anda melakukan sesuatu untuk mengendalikan situasi yang dah jadi macam acara bulanan ni? Betul. Dan menjadi kebiasaan kan, setiap bulan pastinya kita akan mengalami masalah gangguan bekalan air, sama ada berjadual ataupun tidak. Apa kita punya perancangan dan persediaan kita dalam menghadapi masalah yang kita memang tahu akan berlaku tiap-tiap bulan. Saya rasa setiap 2 hingga 3 minggu kita di MHI pun yang akan menjadi antara pertama untuk mewawarkan masalah gangguan air ini. Dan tentunya kita harapkan agar anda semua, walaupun kita dah terbiasa dengan keadaan ini, kita masih tahu bahawa pihak berkuasa sedang mencari antara tanda ataupun orang kata punca ataupun cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka masa panjang. Ini menjadi perkara yang merisaukan. Kita menghadapi pandemik COVID-19. Kebersihan nombor 1, namun setiap 2-3 minggu kita tak ada air, Ali. Kita bercakap tentang satu situasi ke situasi yang sama. Betul. Bekalan air terputus kerana henti tugas dan sebagainya. Dan antara tempoh satu situasi ke satu situasi, diceritakan pelbagai pendekatan resolusi, drone dan macam-macam lagi. Tapi antara satu ni dengan ini yang tengah-tengah ni, masa bila resolusi itu boleh diguna pakai? Kan? Jadi itu yang kita nak tahu sebenarnya. Dan pastinya kita penat sebenarnya melempiaskan marah. Sebab cemuhan dan keluhan ini tidak mendatangkan apa-apa, hanya memberikan reaksi semata-mata. Jadi kita nak tahu jugalah daripada pihak yang berwajib ini, bagaimana perkara ini apabila berlaku dan berlaku lagi, adakah sekadar kita mengesyorkan resolusi tanpa mengambil tindakan apa-apa, ataupun masih lagi dalam fasa percubaan ke, atau macam mana, kita nak fahami lebih lanjut. Jadi kalau kita dapat faham, setidak-tidaknya kita akan tenang sedikit. Cuma salah satu daripada pendekatan tenang ialah, untuk menenangkan diri, ialah belilah tong siap-siap. Betul. Persediaan kan itu yang paling penting sekali, sebab kita tahu masalah ni bukannya baru tahun lepas terjadi, bukannya baru bulan lepas, lebih kurang sedekad yang lalu. Masalah bekalan air, gangguan bekalan air di Selangor ni kerap sekali terjadi. Jadi bila kita dah tahu benda tu akan terjadi, tiap bulan akan terjadi, sediakan tong air, sediakan bekalan air yang secukupnya. Terutama sekarang ni kita melalui fasa pandemik COVID-19, seperti yang Sofia katakan, penjagaan diri, kebersihan diri itu sangat penting. Macam mana kita nak cuci tangan dengan betul, dengan bersih, kalau air yang ada kat rumah tu tak cukup? Nak lakukan kerja rumah dan sebagainya. Betul. Dan kita, seperti disebutkan oleh Ali tadi, kita mengetahui, mencakna, dan hari ini kita akan insya-Allah mendapatkan informasi yang terkini berkenaan dengan apakah proses pemulihan dan bilakah yang air akan datang semula. Secara berperingkat harapannya hari ini, tapi kita akan mengetahui apakah tahap atau proses membersihkan pusat rawatan itu sebentar lagi. Hari ini sebenarnya kita akan menekankan sebenarnya permasalahan sosial antara remaja. Baru-baru ini kita tahu kan sebenarnya banyak kes yang kita dengarkan, semakin lama, semakin tahun ke tahun tu banyak lagi kes yang lagi lama lagi dahsyat. Antaranya adalah seperti buang bayi, terlibat dengan gangster, ambil dadah sebagainya. Dan baru-baru ini adalah sehingga seorang remaja sanggup untuk membunuh rakannya sendiri. Jadi ini menjadi persoalan yang sangat besar. Adakah kita sebagai masyarakat dewasa ni sebagainya tidak memainkan peranan kita sehingga remaja sehingga menjadi seperti ini? Betul. Kalau dulu kita seringkali kaitkan masalah sosial dengan remaja ni seperti merokok, membuli, ponten sekolah dan sebagainya. Tapi sekarang ni semakin ekstrim kan? Membuang bayi, membunuh, seperti yang Sofia katakan
tadi remaja sanggup membunuh rakan sendiri dan sebagainya. Ada pula kes mengakibatkan kebakaran sehingga mengorbankan 23 orang nyawa dan sebagainya. Itu Banyaklah. semua sangat membimbangkan. Ya. Yelah, kalau diikutkan kita perlu berlaku adil. Setiap generasi ada remaja yang bermasalah. Betul. Kalau pergi cari surat khabar lama tahun 40-an 50-an dan sebagainya, memang ada ketika itu pun ibu bapa risau tentang masalah anak mereka remaja yang sekarang dah jadi mak ayah dan jadi datuk nenek dah. Tapi bagaimana situasi mengendalikan remaja bermasalah sekarang, itu kita akan bincangkanlah ya. Betul. Okey, kita ke surat khabar dulu. Boleh? Boleh. Berita harian dengan saya kan? Baiklah. Silakan Abang Ali. Okey. Abang tu slow sikit. Okey. Berita harian pagi ini untuk hari ini kita bawakan muka hadapan vaksin COVID-19 ditemui. Syarikat farmaseutical gergasi Amerika Syarikat Pfizer mengumumkan vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkannya dengan kerjasama firma Jerman BioNTech berjaya merekodkan tahap keberkesanan melebihi 90%. Pfizer mendakwa keputusan ujian yang membaikkan lebih 40,000 sukarelawan adalah satu pencapaian sangat bermakna dan memberi harapan terbaik untuk mengekang penularan pandemik di seluruh dunia. Anda boleh baca lanjutannya muka surat 6 dan ini satu perkhabaran yang buatkan kita rasa optimistik. Betul. Perkara ini akan berupaya untuk dikendalikan dan harapnya diselesaikan dengan secepatnya. Amin. Mudah-mudahan amin. Kan? Okey. Baik, seterusnya. berita harian seterusnya. Perkongsian di Harian Metro. Okey, di Harian Metro pastinya paparan utamanya Dia Ayah Saya. Okey, anda boleh lihat di Harian Metro. Tapi yang jadi pilihan penerbit kita hari ini di halaman terakhir, sukan MFL rayu MKN pertimbang keputusan, perinciannya di halaman 47. Kita tahu bahawa bola sepak ini merupakan sukan utama negara. Okey, Liga Bola Sepak Malaysia MFL ada mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN supaya dapat mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan saingan Piala Malaysia musim ini. MFL bercadang untuk memperketatkan lagi prosedur operasi standard SOP, buat 8 pasukan yang layak ke suku akhir termasuk mengadakan perlawanan secara berpusat iaitu kuarantin. Sebagai contohnya, pasukan yang layak ke suku akhir akan bermain di sebuah negeri hingga ke peringkat separuh akhir dan seterusnya ke perlawanan akhir, dan pasukan yang kalah pada perlawanan peringkat suku akhir dan separuh akhir akan meninggalkan negeri berkenaan selepas tamat perlawanan. Dan saingan Piala Malaysia tidak boleh ditangguhkan lagi kerana ia akan memberi kesan buruk kepada industri bola sepak negara, dan perancangan ini diharap dapat dipertimbangkan memandangkan penangguhan saingan Piala Malaysia bakal memberi banyak kesan kepada industri bola sepak negara secara keseluruhan, dan MFL serta semua pasukan bakal terkesan terutama dari segi komitmen pentanjaan yang sudah dimeterai dan ditandatangani bersama penaja untuk Liga Malaysia musim ini sekiranya pertandingan Piala Malaysia tidak dapat diteruskan. Itu dia perincian di halaman ke-47 Harian Metro. Anda boleh dapatkan Harian Metro untuk pelbagai lagi perkembangan menarik di dada akhbar ini, dan seterusnya kita akan melihat perkembangan di NST bersama Sofia. Baik, saya teruskan yang pengusian di NST seperti yang terpapar di halaman utama. Tragedy strikes. 2 tragedi yang telah berlaku di Ipoh dan juga Selangor. Kita mulakan dulu dengan tragedi yang baru ini betul-betul menggemparkan ramai kerana kita difahamkan Ipoh ini menjadi tempat percutian keluarga dan sebagainya. Di halaman ke-6 NST, 2 killed in landslide at Tambun Resort. Continuous rain may have triggered soil movement. Both bodies retrieved after 10 hours search. And it is an upmarket hillside resort in Tambun yesterday, killing 2 guests. Believed that the landslide occurred about 1 a.m. The landslide debris smashed into a villa at the rear of the resort, and it was occupied by Ui Chi Wei, 39, and Li Zizuin, 32, both from Kuala Lumpur. Dikongsikan di sini sebenarnya digambarkan itu antara usaha yang dilakukan oleh pihak bomba untuk mencari dan menyelamat, dan 2 mayat telah pun dijumpai. Dikatakan di sini hujan lebat telah pun menjadi antara salah satu faktor menyebabkan runtuhan tanah di resort di Tambun Ipoh. Dan so, tentunya ini satu pencarian yang sangat merisaukanlah. Kita melihat antara musim perubahan cuaca yang mendadak, dan ini menjadi salah satu mungkin dengan sedih sekali dikatakan satu amaran untuk kita supaya kita mengetahui dan cakna sebenarnya apakah perubahan cuaca supaya kita mengetahui geografinya tempat-tempat begini mempunyai risiko yang lebih tinggi. Itu dikongsikan di halaman ke-6 dan ke-7, dan saya beralih pula di halaman ke-2 dan ke-3. Ini berlaku di Selangor, disebutkan di paparan kita tadi. Water disruption in Klang Valley again. More than 1 million households affected by shutdown of 4 treatment plants. About 3 weeks after Klang Valley residents endured back-to-back water supply disruption
due to pollution of major river. Another pollution accident has forced the shutdown of 4 major water treatment plants in Selangor. Kita difahamkan pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor telah menyebabkan henti tugas di loji rawatan air Selangor fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan juga di Rantau Panjang. Dan kita difahamkan yang hari ini, pagi ini akan mulanya datang semula air secara berperingkat. Namun kita masih juga faham dan kita dalam proses penyiasatan. Siasatan mengetahui apakah sebenarnya punca. Ada yang mengatakan bahawa setengahnya ini adalah disebabkan oleh pihak tak bertanggungjawab. Ada pula mengatakan ini sebab orang kata mereka yang melakukan perkara yang tidak baik bagi syarikat tersebut. Jadi banyak faktor sebenarnya dan kita berharap agar hari ini kita mampu untuk mendapatkan lebih informasi dan kita akan cuba menghubungi sebenarnya Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd yang kita difahamkan akan bersama kita sebentar saja lagi. Namun kita akan bersama dengan Ali Iskandar untuk perkongsian berkenaan dengan Belanjawan 2021. Ya, kita harap dapat berhubung betul dengan pihak pengurusan air Selangor ini kerana kami dimaklumkan semalam. Pihak ini bersetuju untuk ditemu bual di MHR. Jadi untuk dapatkan maklumat terkini harap anda dapat bersama dengan kami. Okey, kita bercakap tentang tempoh belanjawan dibahaskan selepas dibentang oleh Menteri Kewangan pada minggu yang lalu dan antara perkara yang dinanti-nantikan ataupun ditunggu dan diharapkan ada keputusan ialah pengeluaran daripada akaun 1 KWSP. Betul. Ya. Cuma ada sedikit situasi yang membuatkan perkara ini perlu diperincikan lagi. Terutama apabila 42% daripada pencarum mempunyai baki purata kurang 5,000 dalam akaun satu tu. Jadi macam mana? Macam mana nak keluarkan? Macam nak keluarkan. Okey. Untuk itu kita nak bersama dengan di talian sekarang Dr. Azizul Azli Ahmad, pakar kewangan dan juga hartanah di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Eli. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya. Saya nampak Eli makin handsome sekarang. Allah, ini bedak dan lampu saja. Saya setuju. Okey, Doktor, kita nak sembang tentang KWSP ni. Jadi setakat ini Menteri Kewangan Tengku Zafrul telah pun memaklumkan kepada KWSP untuk memperincikan lagi permintaan dan rintihan rakyat ini dan masih lagi sedang dicari penyelesaian atau resolusinya. Pada pandangan Dr. Azizul sendiri, bagaimana tentang keinginan ataupun keperluan menerusi pengeluaran akaun 1 KWSP ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli, terima kasih MHI. Saya rasa kita semua selesailah, ada sedikit kelegaan selepas belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini. Walaupun kita melihat masih ada lagi rungutan dan pandangan yang memperlihatkan bahawa pengeluaran akaun 1 itu sepatutnya seperti yang dimintalah. Saya percaya dan yakin semua orang ada impian itu, impian untuk dapat satu one off sebanyak RM10,000 itu. Saya pernah menulis ni, Eli. Saya pernah menulis panjang tentang ini sejak kita lockdown 18/3 dulu lagi. Satu artikel saya tulis panjang apakah kita sedang menghadapi pandemik penyakit ataupun kita sebenarnya sedang menghadapi pandemik ekonomi. Dan hari ini kita sedang melihat kesan dia itu. Kalau kita perasan artikel saya itu saya tengok jadi viral lah, 54,000 orang share dan sebagainya. Saya menjangkakan ini akan berlaku, which is, dan kalau kita perasan 6 bulan kemudian kita akan lihat benda ini sedang berlaku lah. Dan kita tengok apa dia, kita cuba menggunakan segala sumber yang ada. Saya percaya dan yakin semua orang tak pernah pun dengar perkataan moratorium sebelum ini. Betul, kan? setuju. Kita rasa tiba-tiba kan bila kita dengar perkataan moratorium kita rasa ya Allah, kita ada hutang tak bayar-bayar. Dan 6 bulan tu kita menikmati satu benda yang kita menikmati dengan baiklah. Hari ini apa yang kita lihat, kalau kita perasan kita baru 1 bulan melaksanakan tamat moratorium kalau kita perasan. Tetapi hari ini kita dah start menggunakan semaksimum dana-dana yang kita ada. Kita dah guna akaun 2. Hari ini kita cuba untuk berusaha untuk guna akaun 1 pula. Dan lebih menyedihkan kalau kita tengok macam Eli cerita tadi tentang statistik. Statistik 54% penyimpan berusia 54 tahun yang hanya ada 50,000 saja simpanan. Dan kita lebih penting daripada itu, Eli, literasi kewangan masyarakat kita masih lagi rendah. Jadi kita nak melihat apakah dengan
dengan pengeluaran one-off ini adalah satu kaedah yang terbaik ataupun ada lagi kaedah-kaedah terbaik yang boleh kita laksanakan oleh doktor, kerajaan. pada pandangan doktor, misal katalah pengeluaran secara one-off ini, sekali jalan, sekali keluar 10,000, adakah itu satu tindakan yang wajar? Sebab kadang-kadang apabila keluar dengan amount sebanyak itu, pengurusan kewangan kita sebagai rakyat ni barangkali tidak begitu wajar. Jadi bagaimana pada pandangan doktor, sekiranya dapat dikeluarkan daripada akaun satu, apa cara yang terbaik supaya dapat dikawal penggunaan, sebab kita perlu berbelanja juga untuk menggerakkan ekonomi. Jadi bagaimana? Okey, dia begini, saya juga melihat begini. Kerajaan perlu melakukan satu penelitian dan kajian secara menyeluruh lah. Saya tidak bersetuju juga kita hanya membuat random, pandangan secara random. Kita tanya orang awam, kita tanya orang yang bekerja government kan, dia orang tidak ada KWSP, dia orang tak terkesan langsung. Kita tanya profesor-profesor yang dia pun tak ada KWSP, dan dia pun tak rasa terkesan. Kita patut tanya orang yang bekerja swasta, orang yang terkesan kena berhenti dan sebagainya. Sebab macam Eli kata tadi, kita sebenarnya kefahaman kewangan kita masih lagi di tahap rendah. Kalau tidak, kita tidak kena makau scam sampai beratus juta. Kalau tidak. So, jadi kita melihat bahawa apa peluang-peluang yang kita ada sebenarnya dengan pengeluaran duit tersebut, dan kita harus mempertimbangkan juga semua pandangan-pandangan ini. Kita tidak boleh juga pukul rata bahawa kita sebenarnya dari segi pengurusan kewangan, sebab ada orang-orang swasta dia dah biasa dia dah biasa dengan gaya hidup dia begitu, dan untuk mengubah gaya hidup ni dia tak boleh berlaku dalam satu malam sebab dia melibatkan soal cara berfikir. Kalau kita tengok ada pilot yang 15,000, 30,000 gaji sebulan dan sebagainya. Bagaimana dia nak survive untuk pengeluaran RM500 sahaja sebulan dan sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang ini, kalau kita tengok kajian-kajian yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, oleh KWSP dan sebagainya, kebanyakan orang tidak ada simpanan. Kebanyakan penduduk desa. Jadi saya melihat pengeluaran 10,000 one-off ini perlu dipertimbangkan secara berhikmah. Bukanlah maknanya semua orang ni, tak semua orang bagi. Sebab kita juga, kerajaan juga perlu... Bukan diberikan kepada semua, maknanya perlu ada kriteria tertentu untuk membolehkan seseorang itu mengeluarkan daripada caruman akaun satu. Saya percaya begitu, Ali. Saya rasa perlu ada prasyarat, perlu ada garis panduan. Sebab dia begini, ada orang terkesan, ada orang juga dia rasa dia pun terkesan sebenarnya, padahal tak terkesan sangat pun. Tapi dia rasa macam orang lain pun akan keluarkan duit, dia rasa saya pun akan keluarkan duit. Dan ada isu-isu. Bila saya tanyakan, Doktor, maafkan saya, kalau bisa kata begitu, hanya golongan yang layak saja dibenarkan untuk mengeluarkan, yang dikatakan tidak layak itu akan mempersoalkan, itu duit saya, duit simpanan saya. Kenapa dalam keadaan begini, tak kira sama ada saya ada simpanan atau tidak, kenapa saya tidak dibenarkan walau itu wang saya, bukan saya pinjaman. Betul. Okey, saya setuju begitu. Dia isu ini saya dengar beberapa pandangan. Ada yang kata sekarang kalau kita simpan pun belum tentu kita hidup. Another 5 years belum tentu kita akan hidup, mungkin kita akan mati. Dan duit itu tak akan pakai. Okey. Dia ada satu pemikiran tentang keuangan begini. Mana lebih berat? Kita tidak ada duit, meninggal, ataupun kita hidup tanpa ada duit. Kan? Kadang-kadang rasa nak mati sebab tak ada duit pun ada. Kan? Jadi benda-benda seperti itu kita perlu nilai. Ada orang kata kita kena belanja sekarang sebab sekarang ni kalau kita tengok kita baru di fasa pertama sebenarnya pandemik ini. Kita tak selesai lagi, kita baru di fasa pertama. So kalau katalah kita menggunakan sepenuhnya simpanan yang ada bagus, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kita akan ada satu lompong dalam skala perbelanjaan kita. Untuk pengurusan duit yang akan datang tu, kita akan start ada masalah di masa akan datang. Tetapi kalau untuk mempertimbangkan, saya lebih setuju kalau siapa yang layak keluar. Nombor satu adalah golongan yang diberhentikan kerja. Saya rasa sangat perlu sebab literasi kewangan dia orang dalam keadaan tiba-tiba terkejut tiba-tiba berhenti kerja. So nilai kembali orang. Dan yang kedua saya rasa ada juga orang-orang ini yang simpanan KWSP dia sebenarnya banyak. Jadi kita hujah kata kita hanya dapat statistik tentang yang 54% yang tidak ada simpanan. Tapi ada yang memang ada sampai 250,000 akaun satu. Saya rasa kalau keluarkan 10,000 tidak memberi kesan yang besar lah kepada mereka pada ketika ini. Dan itu juga kita perlu menilai pengusaha-pengusaha yang dia juga ada tanggungjawab dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan. Betul. Itu untuk digunakan. Halusi itu. Dr. Azizul, terima kasih banyak atas perkongsian buah fikiran. Terima kasih Eli, terima kasih Misai. Moga kita semua terhindarlah daripada pandemik dan yang paling penting sebenarnya
kita akan melalui dua fasa sebenarnya. Fasa penyakit yang kita sedang bersaing ini dan yang kesan yang lebih panjang macam tadi kita dapat berita kata kita dah start ada antivirus dan sebagainya. Tetapi virus yang paling besar kalau kita sedar adalah virus keuangan, virus ekonomi yang kita akan face. Dia bukan habis selepas ada vaksin. Tapi kita akan start menabung balik mungkin 5 tahun ke depan yang akan datang. Ya, ini perancangan jangka masa panjang. Terima kasih sekali lagi doktor ya. Sama, terima kasih Ali. Ya, Assalamualaikum. Dr. Azizul Azli Ahmad, pakar kewangan dan hartanah. Jadi sedang dipertimbangkan uruskan dengan sebaik-baiknya. Misal kata dibenarkan untuk dikeluarkan. Ya, kita nak berehat seketika selepas ini. Seperti yang disebutkan, Amy Syah kembali dengan bercerita tentang moral remaja masa kini. Selepas ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kita. Dan di topik kali ini kita akan membincangkan sebenarnya apakah yang perlu kita fahami berkenaan dengan moral remaja masa kini daripada segi moralnya, daripada segi psikologinya. Bagaimana kita boleh memainkan peranan kita. Kerana kita sedia maklum begitu banyak kes baru-baru ini membabitkan remaja antara mereka yang begitu berani melakukan sama ada perlakuan ataupun yang punya unsur jenayah dengan sewenang-wenangnya. Dan hari ini kita akan membincangkan apakah di sebalik perbuatan itu dan apakah kita perlu mengenali berkenaan perbuatan mereka ini. Dan bersama kita hari ini Dr. Azuraida Syahadan, seorang pakar motivasi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Sofia. Cantik hari ini manis. Terima kasih. Sofia pun cantik Sofia. Terima kasih Doktor. Doktor, hari ini kita nak membincangkan sedikit sebanyaklah berkenaan dengan peningkatan kes membabitkan remaja. Ramai antara mereka yang kita nak faham sebenarnya daripada sudut moral mereka, sudut psikologi mereka, mengapa mereka begitu berani untuk mengambil jalan ini. Okey. Sebenarnya macam ni, faktor yang menyebabkan remaja masa kini semakin berani dan terjebak dengan orang kata banyak masalah sosial kan. Sebelum kita ulas faktor tu, sebenarnya kita harus tahu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan moral itu sendiri. Sebab kebanyakan individu tidak tahu membezakan antara moral dan etik. So moral dan etik ni Sofia sebenarnya adalah dua perkataan yang mempunyai maksud yang lebih kurang sama tetapi di dalam skop yang berbeza. Kalau kita bercakap mengenai moral, kita bercakap mengenai pendirian kita, tingkah laku kita. Kan, tapi bercakap mengenai etik, kita bercakap mengenai benda yang sama juga, tetapi ianya di dalam skop masyarakat. Kedua-dua moral dan etik ni bercakap mengenai apa yang betul dan apa yang salah, mengenai tingkah laku seseorang. Namun skopnya tadi macam saya kata berbeza. Moral tu apa yang kita fikirkan, etik tu apa yang orang fikirkan. Mungkin bagi remaja, morally dia fikir benda yang dia buat tu betul. Tetapi apa yang dibuat dipandang salah dari segi etika. So terdapat sebenarnya banyaklah faktor yang menyebabkan berlakunya masalah moral remaja ni. Faktor dalaman, faktor luaran. Faktor dalaman ni faktor individu itu sendiri, faktor pelajar itu sendiri dari segi perkembangan otaknya, dari segi tekanan perasaannya. Tapi kalau kita bercakap mengenai faktor luaran, banyak Sofia, keluarga, masyarakat, orang sekeliling, environment. Tekanan tu faktor dalaman, tekanan diri, tetapi tekanan daripada keluarga, rakan-rakan sekolah. Itu semua adalah faktor luaran. Tapi yang paling menarik baru-baru ni kan sekarang ni disebabkan kita internet berluasa semua. Jadi media sosial merupakan salah satu faktor yang menyebab terjadinya masalah moral di kalangan remaja. Baik, Doktor. Kita nak mengenali lebih lanjut apakah macam mana sebenarnya media sosial, akses kepada internet dunia ini menjadi masalah bagi mereka. Jadi kita akan menonton dulu. Ini adalah berkenaan satu trivia berkenaan dengan masalah moral di kalangan remaja. Mari kita saksikan. Remaja, satu tempoh menuju ke arah kematangan. Peringkat umur remaja juga dikatakan sebagai satu tahap di mana seseorang itu lebih cenderung untuk mencuba sesuatu yang baharu. Oleh yang demikian, remaja kebiasaannya akan lebih mudah untuk terpengaruh dengan keadaan sekeliling sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan termasuk melibatkan diri dengan aktiviti jenayah. Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan satu kes pembunuhan melibatkan seorang remaja berusia 19 tahun. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, mangsa Siti Nur Suria Ismail ditemui tertiarap dengan beberapa kesan tikaman di bahagian badan termasuk putus pergelangan tangan kiri. Lebih mengejutkan apabila polis menahan seorang pelajar tingkatan 6 yang juga merupakan rakan sekolah mangsa selepas memberi keterangan yang mencurigakan.
Hasil siasatan, suspek mengaku bersalah melakukan perbuatan jenayah itu. Berpunca dari perselisihan faham, suspek bertindak mengambil sebilah pisau lalu berlaku pergelutan antara mereka. Penahanan suspek juga membawa kepada penemuan barangan milik mangsa yang dilaporkan hilang termasuk wang tunai, telefon bimbit dan barang kosmetik. Tidak terjangkau akal, namun itulah realiti yang berlaku pada tahun 2017. Kes kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah menggemparkan negara apabila tragedi yang meragut 23 nyawa penghuninya dibuktikan sebagai kes khianat oleh mahkamah. Rentetan itu, seorang remaja yang berusia 16 tahun ketika kejadian telah dijatuhkan hukuman penjara sehingga mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Pernah tular di media sosial berkenaan video seorang warga emas dibuli oleh sekumpulan remaja. Mangsa yang sedang berjalan pulang ke rumahnya telah diganggu, ditendang dan dilastik sehingga mengalami lebam di lengan. Lebih menyemarakkan kemarahan orang ramai apabila dua daripada remaja berkenaan merupakan anak saudaranya sendiri. Perbuatan biadab itu membawa padah apabila kesemua suspek telah ditahan polis. Baru-baru ini, 4 remaja lelaki ditahan atas kesalahan melakukan hubungan seks dengan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun serta seorang remaja perempuan berusia 15 tahun secara bergilir-gilir. Turut ditahan seorang lelaki berusia 20 tahun yang merakam perbuatan terbabit dengan telefon bimbit. Kesemua suspek ditahan riman bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Kesiksaan iaitu merogol secara berkumpulan. Peningkatan jenayah melibatkan remaja sememangnya perlu dipandang serius. Persoalannya, apakah punca golongan ini mampu bertindak sedemikian? Baik, itulah tadi trivia yang boleh kita saksikan disediakan oleh wartawan Nur Syuhada Ashikin. Ini sudah tentunya menjadi salah satu kerisauan yang sangat besar ya doktor bagi kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, sebagai masyarakat sendiri. Dan doktor ada sebutkan tadi antara menjadi faktor membuatkan mereka semakin lama semakin nak explore, berani mencuba sesuatu yang baru dalam konteks ini melakukan perkara yang di luar jangkaan kita. Bagaimana doktor merasakan peranan media sosial ataupun akses kepada dunia internet ini menjadi satu masalah bagi mereka, doktor? Okey. Bercakap mengenai media sosial ni, kita kena tahu yang sebenarnya tidak semua yang ada di media sosial tu negatif. Kan? Kalau kita pandai guna media sosial ni, dia memberi impak yang positif. Namun apa yang terjadi di kalangan remaja, mereka menyalahgunakan media sosial ya, mungkin apa sajalah platformnya kan, ke arah yang mungkin boleh mendatangkan impak negatif. Kenapa ini terjadi? Kerana pada usia remaja, perkembangan remaja itu belum lagi stabil. Kalau kita lihat dalam badan kita ni, dalam otak kita, kepala kita ada otak, di belakang dahi kita ada prefrontal cortex. Baik. Otak yang mengawal tingkah laku kita, yang mengawal cara kita berfikir, yang juga mengawal kita punya moral ataupun tata susila kita. Jadi otak ni belum fully develop, prefrontal cortex ni belum fully develop. Sehingga usia 24 tahun barulah prefrontal cortex kita ni develop. Jadi sebelum usia 24 tahun tu kita dikategorikan sebagai golongan remaja. Baik. Makanya dekat situ keputusan yang dibuat cenderung untuk berubah dan kita sering remaja lah, bukan kita lah, kita masih remaja. Kita dah lepas usia 24 tu, doktor. Okay, tapi remaja ni cenderung untuk mengubah perlakuan mereka. Baik. Melihat kepada apa yang ada di hadapan mata mereka. Jadi sekiranya media sosial itu menjadi sumber rujukan mereka. Sebagai contoh TikTok, ada perlakuan tidak senonoh di TikTok. Jadinya perlakuan senonoh tadi akan diubah menjadi perlakuan tidak senonoh. Ini adalah refleks kepada mirror neuron yang ada dalam badan kita lah. Baik. So basically kalau ditengok penulisan di media sosial, contoh di Facebook, ada penulisan-penulisan yang berunsur cyberbully ataupun kata-kata yang tidak begitu menyenangkan. Jadi remaja ni cenderung sebenarnya untuk meniru ataupun terlibat sama. Jadi dia nampak komen kat situ, dia pun akan tulis komen juga dekat situ. Kerana apa? Kerana emosinya, moralnya di situ belum fully develop. Kita punya otak, bahagian otak prefrontal cortex tu belum fully
dibangunkan orang kata. Jadi tak salahlah bila kita kata media sosial menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja-remaja ni senang terjerumuslah ke dalam masalah-masalah sosial kerana pembentukan moral yang belum sempurna. Mereka ni berada dalam satu tahap yang kita panggil pre-conventional personal moral development level. Baik. Baik, doktor, kalau kita bercakap berkenaan dengan media sosial, bagaimana mereka menerima maklumat daripada internet dan sebagainya, dan kita juga sebagai ibu bapa di zaman 2020 ni, kalau kita nak menghalang 100%, nak menghadang mereka daripada keluar, mengenali dunia internet dan sebagainya, ataupun adakah ini akan meletakkan mereka dalam keadaan yang mungkin terkongkong? Adakah itu akan membuatkan mereka lebih tertekan ataupun lebih cenderung untuk memberontak lagi? Jadi apakah sebenarnya balance point untuk kita mengenali sama ada anak kita itu mempunyai masalah daripada segi emosi ataupun moralnya, doktor? Nak detect ataupun nak kena pasti masalah yang dialami oleh anak-anak ni, remaja ni, sebenarnya senang je. Dia ada 3 bentuk perubahan yang kita kena ambil cakna. Yang perubahan pertama, perubahan dari segi emosi mereka. Perubahan emosi ni kiranya jika dulu anak kita seorang yang tenang tapi tiba-tiba berubah emosinya, cepat marah, cepat menangis tanpa sebab. Makanya ada sesuatu yang tak betul lah di situ. Yang kedua adalah perubahan dari segi spiritualnya. Spiritual ni penting juga sebab mungkin anak kita dulu seorang yang alim, yang rajin ke surau, rajin solat, rajin baca Quran. Tapi tiba-tiba ada satu tahap semua tu dia tolak tepi. Jadi kita kena tengok faktor environment mana yang mempengaruhi mereka yang menyebabkan mereka tidak lagi berlakunya perubahan spiritual tu. Dan yang ketiga adalah perubahan dari segi sikap mereka. Sikap ni ibu bapa harus ambil cakna sebab kadang-kadang kita di rumah kita tidak terlalu mengambil serius mengenai sikap anak-anak kita. Bila mana mungkin dulu anak-anak kita tak suka buang masa depan teknologi. Tapi sekarang 24 jam PKP semua kan. Duduk depan komputer dan kita tidak monitor, kita tidak terlalu memantau apa yang ditengok di media sosial. Kadang-kadang ada laman web yang tidak sepatutnya. Jadi itulah antara yang sebenarnya kita harus ambil cakna 3 perubahan sikap, 3 perubahan utama emosi, sikap dan juga spiritual remaja ni. Baik doktor, setelah kita mengenal pasti ketiga-tiga faktor yang berubah ke anak kita ni, apakah cara yang terbaik untuk mengatasi mereka atau menarik mereka semula daripada terjebak terus dalam kelakuan yang tak baik, tak senonoh ataupun jenayah sekalipun? Sedangkan kita dah nampak sains-sains ni, tanda-tanda ni mereka ni mempunyai masalah. So, apakah pendekatan yang terbaik sebagai penjaga atau ibu bapa, doktor? Okey, dia macam ni Sofia. Kalau kita nak, sebelum kita bercakap mengenai faktor pencegahan ni, dia sebenarnya ada 3 fasa. Kalau saya boleh simpulkanlah. Fasa pertama, fasa mencegah. Sebelum benda itu terjadi, sebelum anak kita terlibat. Itu fasa pertama, mencegah. Yang kedua, baru rawatan. Yang ketiga, pemulihan. Ini memang mana-mana kita pergi, 3 fasa ni kita ambil cakna kan. Jadi yang pertama, mencegah ni sebenarnya bermula daripada ibu bapa kat rumah. Ibu bapa harus tahu bahawa sebenarnya anak-anak melihat perlakuan ibu bapa. Satu. Yang kedua, apa sahaja ajaran yang ada di sekelilingnya, masa tu dia akan serap masuk ke dalam otak. Harus difahami anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun, masa tahap umur ni sangat mudah untuk mereka serap apa sahaja kata-kata untuk masuk dalam minda separa sedar mereka. Dan ia akan dikeluarkan later on. Sebagai contoh, kalau ibu bapa menunjukkan kelakuan tidak baik, membuli, memukul kan di rumah, jadi anak-anak ni dia tak buat tapi dia simpan dalam otak dia. Bila dia meningkat remaja, dia akan keluarkan apa yang dia nampak tadi. Jadi didikan ibu bapa itu adalah sangat penting. So macam saya sukalah untuk menceritakan kepada anak-anak saya mengenai situasi. Saya selalu cakap, okey, kalau terjadi situasi ni, apa yang awak akan buat? Jadi kita bagi situasi itu kepada anak-anak kita. Selain daripada itu, ibu bapa kat rumah juga mungkin boleh membacakan cerita-cerita ataupun moral pengajaran daripada sesuatu cerita. Macam saya ada buat buku khas. Sebenarnya ini bukan untuk dijual lah. Baik. Saya buat buku untuk Afia sebenarnya. So buku ni Book of Manners. Book of Manners. Book of Manners adalah satu buku kelakuan di mana saya belajar daripada personal experience saya. Bila saya balik dari Amerika dulu, anak saya tidak berapa nak kata sukalah balik Malaysia ni. Lepas 5 tahun dekat sana kan, dia lahir sana. Jadi bila balik Malaysia, dia komplain. Lepas tu dia tak suka, dia tak hormat orang. Jadi saya tahu macam mana saya nak buat ni. Jadi masa tu saya kata, Adam,
mouth is not for complaining. Jadi saya ajar dia. Baik. Timbul idea mouth is not for complaining, sebab tu dalam buku ni ada mouth is not for complaining. Dan dia belajar yang mulut adalah untuk bercakap benda-benda baik. Semenjak dari itu, dia bercakap benda-benda baik lah. Setiap kali dia cakap benda tak elok, saya kata, that's not the behaviour, that's not the moral. Cakap benda baik. Sampailah satu masa, Sofia, saya bawa kereta, traffic jam. Lepas tu saya kata, apa pasal traffic jam ni? Lepas tu dia tegur saya, Mom, mouth is not for complaining. Wow. So dekat situ, kita secara tidak langsung membentuk moralnya. Jadi saya sajalah bawa ni sebab Book of Manners ni adalah bukan saja saya je yang boleh buat. Sebenarnya kita semua, ibu bapa pun boleh buat buku kita sendiri. Baik. Kan? Kita buat dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, Panduan kita mengenai manners ataupun kelakuan yang betul dan salah. Kena tahu kan, Sofia? Okey. Moral is about doing the right thing, differentiating the right from the wrong. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor memberikan pencerahan yang lebih bagus. Ini tentunya menjadi peringatan kepada semua ibu bapa. Intervensi awal kita mengenali sedikit sebanyak perubahan itu, kita terus masuk mengenali ataupun memperkenalkan perkara yang lebih baik untuk mereka menyerap perkara yang sepatutnya bagi orang kata development moral mereka. Baik, sebelum kita beralih ke perkongsian yang seterusnya, ada sesuatu yang ingin diwawarkan kepada anda sangat istimewa daripada Shopee. Mari kita saksikan. Jom tonton Shopee 11-11 Big Show. Saksikan kumpulan K-pop Stray Kids, barisan artis dan selebriti kegemaran anda. Main permainan satu atau tidak untuk mendapatkan ganjaran terbesar. Main goyang Shopee dan Shopee tangkap untuk memenangi hadiah lumayan. Serta tawaran RM1 istimewa dari jenama terkenal. Dibawakan khas oleh para penaja kami. Shopee 11-11 Big Show, 11 November, 9 malam, hanya di saluran-saluran ini. Baik, itulah tadi sedikit sebanyak berkenaan dengan Shopee 11-11 jualan hebat. Nikmati penghantaran percuma dengan pembelian minima RM11 dan voucher diskaun sebanyak 50%. Anda boleh dapatkan Proton X50 dengan RM1 sahaja apabila anda bermain permainan satu atau tidak. Dan setentunya jangan lupa untuk saksikan Shopee 11-11 Big Show hari ini jam 9 malam di TV3 dan juga Shopee Live. Persembahan daripada kumpulan yang sangat menarik K-pop Stray Kids dan juga selebriti terkenal seperti Anwar Zain dan juga Ella. Dan pastinya pelbagai hadiah lumayan menanti anda untuk dimenangi seperti TV Samsung, Honda Vario dan banyak lagi. Ditolong muat turun aplikasi Shopee sekarang. Anda tidak ingin melepasi peluang yang sangat menarik ini daripada Shopee. Baik, kita akan beralih ke perkongsian seterusnya bersama dengan Marsila Hassan. Silakan Marsila. Okey, terima kasih Sofia. Baik, tadi Sofia dan Dr. Zuraida ada membincangkan perincian mengenai moral remaja masa kini. Kerana kita tahu masalah moral berkaitan dengan remaja kini sangat membimbangkan. Tapi apa yang penting, bagaimana cara dalam pendekatan yang digunakan untuk membantu remaja yang bermasalah ini. Dan hari ini kami bawakan di studio MHI Encik Muhammad Nizam Samsudin, pengasas Adab Youth Garage, untuk berkongsi pada kita apa antara inisiatif yang dilakukan oleh AYG dalam membantu anak-anak muda ini, terutama dalam golongan B40. Assalamualaikum, Cik Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Cik Nizam, kita bercakap mengenai moral anak-anak muda ini dan Cik Nizam sebagai badan NGO banyak membantu golongan-golongan ini. Jadi Cik Nizam sendiri sebagai golongan yang banyak membantu anak-anak muda yang terlibat daripada aktiviti-aktiviti yang tidak sihat ini. Jadi mungkin Cik Nizam boleh kongsikan bagaimana apa inisiatif yang dilakukan oleh pihak AYG sendiri dalam membantu golongan-golongan ini. Baik, terima kasih Mas. Yang pertamanya mungkin saya boleh katakan bagaimana kita bermula lah kan. Sebab sebenarnya kami sebenarnya daripada Angkatan Belik Islam Malaysia ABIM di Bandar Baru Bangi, dan lokasi kami ni memang berdekatan dengan sekolah. Jadi tempat pejabat kami ni depan tu sebenarnya ada playground ataupun kawasan lapang lah. Jadi kita nampak sebenarnya budak-budak ni budak-budak sekolah kan, sebab dia ada sekolah menengah, dia ada sekolah rendah, sekolah Jalan 2 dan sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi tu. Budak-budak ni banyak melepak kat situ sebenarnya kan, tanpa pengawasan kan. Yalah, cikgu pun banyak urusan lain dekat sekolah, jadi pihak polis pun mungkin ada banyak urusan lain. Jadi kita nampak benda tu terbiar. Jadi nampak budak-budak ni dia lepak kat situ, nanti kan dia berkapal kat situ depan mata kita kan. Dan lepas tu ada sampai satu tahap tu
dia boleh bergaduh antara dua tim kan. Ni tim ni tim A, ni tim B, lepas tu engkau dah masuk kawasan aku kan. Macam itulah. Jadi itu memang kita terpaksa masuk campur, dan itulah bermulanya kita melihat isu sosial ni begitu penting dan rumit dan perlu diselesaikan dengan cara yang baik. Dan bermula dari situ jugalah kami mula menggerakkan tenaga-tenaga muda sebenarnya kan, yang mungkin lepasan universiti, masih dalam universiti, untuk bersama dengan kami sebagai sukarelawan. Kami bermula di Bandar Baru Bangi, dan itulah tempat kita yang pertama. Macam mana nak menjalankan benda tu, memang kita banyak menggunakan dana kita sendirilah. Dan alhamdulillah sekarang kita dah ada 6 center di seluruh Selangor. Daripada 6 tu 4 di kawasan PPR yang macam mana yang kita nak target sasaran kita ni kan, B40. Jadi berbezalah, maksudnya kalau B40 dan juga penduduk yang di Bandar Baru Bangi ni yang kebanyakannya boleh saya katakan M40 kan, berbeza dia punya pendekatan. Jadi apa yang kita buat, sebenarnya peringkat kita ni bukanlah kita tahu semua benda kan, tapi sebabnya kita ni dah bersama dengan masyarakat dan komuniti, jadi kita tahulah the way how atau the know how tu kan. Cuma ni implementation dekat group B40 ni berbeza sikit. So nak beritahu tentang berbeza je juga golongan anak-anak remaja di PPR ni jugalah, maksudnya pendekatan yang kita ambil pun perlu berbeza, kerananya background mereka juga berbeza. Jadi macam doktor kata tadi, mungkin doktor boleh nasihatkan anak supaya lebih behave kan, jangan terlalu banyak komplain kan, dan itu bukan perkara yang mudah untuk kita buat. Dan kita perlu ingat yang grup P40 ni mereka ni bekerja, dan bekerja ni pula dia bukan satu kerja macam kita lah kan, dia kerja sampai 2 atau 3 pekerjaan. Betul. Saya boleh katakan ada kes yang sampai dia keluar pagi, dia balik malam, dia balik dah subuh dah. So dia siapkan anak dia pergi sekolah aja, dan tak ada masa bersama dengan anak. Apatah lagi untuk bercerita dengan lebih dalam seperti mana kita ni lah yang biasa ni. Betul, baik. Sebenarnya perkongsian bersama anak-anak tu yang paling penting sekali lah dalam membantu mereka terlibat dalam masa-masa ini. Baik, Encik Nizam, selaku seorang yang selalu turun padang melihat sendiri permasalahan sebegini. Jadi pada pandangan Encik Nizam sendirilah, apa penyebab utama yang menyebabkan mereka ini, anak-anak remaja ini terjerumus dalam masalah-masalah negatif ni? Terus terang katakan suasana rumah tu sendiri. Suasana rumah tu sendiri. Yang sebab rumah flat atau rumah PPR ni kurang lebih penduduknya lebih kurang 5,000 orang macam itulah, padat, dan boleh kata 50 ke 40% ke 50% tu adalah anak-anak bersekolah. Jadi bila anak-anak sekolah ni dia macam kita waktu kecil dulu, kita mak kita selalu cakap kawan baik-baik, jangan pilih salah kawan kan. Tapi bila mereka ni satu kawasan perumahan yang sama. Dia akan kongsi taman yang sama, dia kongsi koridor yang sama, tangga yang sama. Jadi mereka jumpa setiap hari. Jadi itu menyebabkan mereka ni susah nak melihat mana satu kawan yang boleh diikut, mana satu kawan yang jangan diikut. Jadi suasana itu menyebabkan mereka ni mudah terpengaruh dengan kawan. Banyak yang kita lihat anak-anak ni ataupun adik-adik kita ni yang masih bersekolah ni, bukannya dia orang ni tak pandai, dia orang pandai sebenarnya. Tapi disebabkan pengaruh kawan, menyebabkan mereka ni daripada tak rebel tu jadi rebel. Jadi dia memilih kadang-kadang kawan tu kata sebab dia nak kawan dengan kawan tu, jadi kawan tu pula hari tu tak nak pergi sekolah. Jadi takkan kawan aku nak pergi sekolah, kawan aku tak nak pergi sekolah kan. Jadi dia kan dia terikutlah. Jadi dia terikut kat luar tu, nanti itu jadi masalah. Bila dia lepak dekat mana-mana, dekat mamak lah, dekat sisi lah kan, dekat taman lah, nanti kan dia merokok, nanti kan dia mula naik motor dengan kawan, nanti dia belajar macam-macam kat situ. Betul. Jadi pendekatan yang kami buat sebenarnya jangan sampai ada masalah. Jadi kita buat prevention lah kan. Sebab itu kita buat center di PPR ni. So center ni kita buka setiap hari. Daripada petang pukul 3 petang sampai 10 malam. Dan kita ajak budak-budak ni masuk. Dan tidak sekadar masuk, sebab dia bila masuk ni pun, ialah center kita bukanlah besar, kecil je. Jadi bila masuk anak-anak kecil ataupun budak-budak sekolah mungkin darjah 5, darjah 6, tingkatan 1. Jadi abang-abang dia ni yang
yelah abang kan, takkanlah aku nak kawan dengan Betul. Jadi orang tak akan masuk. Jadi apa yang kita buat, kita akan buat aktiviti di luar, main futsal dengan diorang, kita buat aktiviti camp dengan diorang kan. Jadi okey, maaf. Sekarang ni kita berada pada fasa pandemik COVID-19. Sepatutnya aktiviti-aktiviti luar seperti itu tak boleh dilakukan. Ya, Adakah benar. Cik Nizam ada mengadakan apa-apa kelas online dan sebagainya? Secara Definitely. ringkasnya. Sebenarnya COVID ni memang membataskan pergerakan kita lah, dan adik-adik kita ni memang dia WhatsApp abang-abang kita, nak beritahu dekat center kita ni kita ada 2 pekerja belia yang memang kita gajikan sebab kita tak nak NGO ni banyak ni touch and go. Kita tak nak macam tu. Sebenarnya kita perlu ada attachment. Kita kena ada engagement dengan komuniti. Sebab itu kena ada 2 orang pekerja belia. So pekerja belia kita ni bukan sekadar engage dengan adik-adik atau anak student-student kita ni, tapi dia engage juga dengan komuniti. Jadi bila COVID ni berlaku, kita limitkan pergerakan. Maksudnya sebab selalunya kalau masuk satu hari tu lebih kurang 40 orang. Ramai. Ya, ramai. Jadi kalau dalam keadaan ruang yang kecil, sebab kita ada carom, kita ada pingpong, game board, macam-macam. Kita ada komputer, internet semua kan. Tapi bila COVID ni kan kita kena buat social distancing, SOP yang ketat. Jadi akhirnya kita kena fokuskan pada yang betul-betul orang panggil sensitif dalam keadaan sekarang. Contoh adik-adik kita yang sedang belajar di sekolah, terutama yang dalam SPM. Saya sangat kesian dengan mereka sebab dan kami pun merasa yang mereka sangat tertekan dalam keadaan masa berubah-ubah. Kita tak salahkan sesiapa. Inilah masalah COVID yang sedang melanda dan kita pun tak tahu akan datang jadi macam mana. Jadi kita kena support mereka. Whatever happen sekalipun, kita kena support mereka. Dengan cara macam mana? Terpaksalah ada yang dikorbankan. Maksudnya daripada 40 orang tu mungkin hanya 10 orang je kita bagi masuk. Itu pun kita tetapkan programnya. Itulah kita buat kelas online. Okey, baik. Itu dia antara inisiatif yang dilakukan oleh AYG dalam membantu anak-anak remaja yang bermasalah ini, terutama dalam kita berada sekarang pada fasa pandemik COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Nizam kerana sudi bersama-sama kami di Malaysia hari ini untuk berkongsi perincian yang cukup menarik sekali. Okey, baik Encik Nizam, sedikitlah sebelum kita mengakhiri perbualan kita kan, saya nak tanya. Baik, adakah contohnya lah kan kanak-kanak ini, mereka ni selalunya kalau nak berbual dengan ibu bapa, berkomunikasi dengan ibu bapa agak terbatas kerana ibu bapa tak semuanya akan tanya kepada anak-anak apa khabar hari ini, buat apa, sihat ke tak sihat. Selalunya komunikasi antara anak-anak dan ibu bapa adalah dah makan, bagaimana, itu saja. Jadi secara ringkasnya Encik Nizam, adakah Encik Nizam melihat perkara ini menjadi salah satu punca kenapa kanak-kanak ini, anak-anak remaja ini bermasalah? Ya, sebenarnya sentuhan ibu bapa ni sangat pentinglah. Cuma nak beritahu kenapa mereka ni tak boleh nak buat, sebab sebenarnya B40 group ni dia bukan bermasalah dari segi pendapatan semata-mata. Mereka ada masalah latar belakang, mereka juga ada yang gantung tak bertali, ada yang tak tahu mana asal usul mereka. Jadi soal family ni memang, family tie ni memang sangat pentinglah dalam keadaan sekarang ni kan, dengan gadget yang terlalu banyak. Anak-anak kita ni memang terdedah dengan semua tu, tapi human touch tu kurang. Sebab itu human touch tu sangat pentinglah bagi kami. Okay. Penting kan sebenarnya hubungan kekeluargaan itu sangat penting. Sangat penting. Baik. Itu dia. Terima kasih sekali lagi Encik Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baik, kita nak kembali kepada Sofia. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Marsila, dan tentunya di segmen kali ini kita sebenarnya ingin mendalami apakah sebenarnya status terkini bagi masalah pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor. Dan bersama kita hari ini adalah Cik Elina Basri, Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Sihat ya Puan? Sihat. Baik Puan, terima kasih kerana meluangkan masa walaupun pagi yang sibuk pagi ini bagi Puan. Baik Puan, kita nak ketahui apakah sebenarnya status terkini pencemaran sumber air mentah di sana. Mungkin sedikit sebanyak berkenaan dengan proses pemulihan rawatan dan sebagainya Puan. Okey, setakat 2.40 pagi ini, keempat-empat loji kami telah mula beroperasi. Baik. Jadi sekarang ni sistem agihan sedang distabilkan, sebelum memastikan proses pemulihan bekalan air ke kawasan terjejas dapat berjalan dengan lancar. Jadi kami menjangkakan pada pukul 3 petang nanti pengguna-pengguna akan mula mendapat bekalan air
secara berperingkat. Alhamdulillah. 3 petang nanti secara berperingkat Puan. Baik, setakat ini bacaan TON yang telah pun dicatatkan setakat pagi ini, adakah terdapatnya sedikit sebanyak pemulihan yang lebih baik pada semalam Puan? Okey, macam ni, dia kena rekodkan pada tahap kosong tone secara 3 kali berturut-turut di loji rawatan kami, baru kami boleh mula beroperasi ya. Jadi sejak 2.40 pagi tadi 3 kali kita telah merekodkan kosong tone sebelum loji boleh mula beroperasi. Baik. Baik Puan, kita sebenarnya ingin memberikan sedikit sebanyak pemahaman lebih lanjut lagi bagi semua pengguna dan juga rakyat Malaysia. Dan mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya apakah peranan Air Selangor sebagai operator air. Dan mungkin Puan boleh kongsikan sedikit sebanyak apakah peranan dan mungkin tanggungjawab yang dipikul sendiri oleh Air Selangor. Okey, boleh. Air Selangor, kita merupakan operator bekalan air yang membekalkan bekalan air bersih kepada sebanyak 8.4 juta pengguna di kawasan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi memang kami berdepan dengan pelbagai cabaran lah dalam memastikan para pengguna mempunyai bekalan air bersih yang berterusan. Seperti sekarang ni, seperti pollution sekarang ni lah. Tapi I think orang perlu tahulah lembaga urus air Selangor di bawah kerajaan negeri yang bertanggungjawab untuk memantau atau menyelia mana-mana sungai. Dan ini merupakan peranan serta tanggungjawab bersama di antara pihak berkuasa dan serta agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Baik. Dan kami memang hanya operator bekal air lah. Baik, Puan Elina mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak ini menjadi satu permasalahan yang agak berterusan kebelakangan ini dan mungkin ramai rakyat ingin tahu juga. Dan dalam pencemaran kali ini pula ada yang kita dengarkan ada kata-kata mungkin sabotaj, ada yang mungkin mengatakan pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa pembuangan dan sebagainya. Jadi mungkin daripada setakat ini pemantauan ataupun informasi yang didapati oleh Air Selangor sendiri, Puan Elina boleh kongsikan apakah masalah yang terkini sebenarnya pada pencemaran kali ini? I think soalan ini memang kami tidak dapat memberi ulasan lah sebab memang bukan kami pihak yang menyiasat dan bertanggungjawab untuk skop itu ya. Baik. Soalan itu mungkin perlu ditujukan kepada pihak-pihak yang berkuasa yang sedang menyiasat perkara ini. Baik, insya-Allah kita akan tujukan soalan itu. Baik, Puan, setakat ini kita difahamkan kita menghadapi kekangan yang begitu banyak termasuklah pandemik COVID-19, SOP dan sebagainya. Jadi bagi kawasan-kawasan yang begitu terjejas ataupun di pusat-pusat yang cukup kritikal seperti hospital dan sebagainya, adakah bantuan yang selanjutnya telah pun disampaikan bagi pihak-pihak ini, Puan? Memang kami komited untuk terus memberikan bekalan air alternatif kepada semua orang, terutama sekali premis-premis kritikal lah seperti hospital dan pusat dialisis. Setakat ini kami dah menggerakkan 111 lori tangki ke premis-premis kritikal ni serta kawasan perumahan yang terjejas. Selain itu, memang kami sentiasa sarankan pengguna untuk mendapatkan bekalan air di 17 pusat khidmat setempat. Baik. Atau PKS dan 14 pilih-pilih awam yang disediakanlah bermula malam semalam. Baik. Terima kasih Puan, kita nak ucapkan kalau dijadikan sedikit pesanan yang ringkas bagi rakyat Malaysia yang menonton pada ketika ini, apa yang Puan Elina boleh sampaikan? Okey, kami memang fahamlah masalah bekalan air ini sebab kami pun juga pengguna ya. Dan kami memang akan cuba sedaya upaya untuk biar pengguna mendapatkan bekalan air secepat mungkin. Since loji sekarang sudah beroperasi dan kami akan memaklumkan list bila pengguna boleh dapat bekalan air sebab dia mula berperingkat kan. Jadi list tu hopefully kami akan keluarkan pada pukul 1 nanti untuk para pengguna refer lah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Elina Basri kerana meluangkan masa. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd memberikan sedikit masa untuk memberikan kita gambaran sebenar pada ketika ini berkenaan dengan gangguan bekalan air di kawasan-kawasan tertentu. Terima kasih Puan.
Baik, itulah tadi antara sedikit banyak yang boleh kita kongsikan. Dan selepas ini berbalik semula kepada peranan kita untuk memastikan bahawa golongan remaja mendapat panduan ataupun mungkin tanda aras yang sepatutnya untuk memperbaiki moral mereka. Kita akan bersama dengan Eli Iskandar sebentar saja lagi untuk perkongsian berkenaan memupuk minat dalam bidang teknologi dan sains. Segalanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita berbincang tentang situasi anak remaja sekarang ini dan antara lain disebabkan mereka ni barangkali tidak dibimbing untuk melakukan ataupun didedahkan kepada aktiviti bermanfaat. Jadi hari ini kita nak sembang lebih lanjut tentang apa antara aktiviti yang boleh membuatkan mereka cenderung kemudian menjadi kreatif dan melakukan perkara-perkara yang baik dalam bidang sains dan teknologi khususnya. Ini susulan daripada perkhabaran tentang seorang kanak-kanak berusia 9 tahun, apa nama? Jason, nak sebut nama dia pun susah. Yang mendapat tempat dalam cabaran NASA membuat menghasilkan atau beri kecipta tandas dalam keadaan zero gravity. Jadi mendapat pengiktirafan dan kita nak cerita lebih lanjut tapi beliau tidak bersama dengan kita. Jadi cikgunya ada di sini bersama dengan anak murid yang seorang lagi. Saya perkenalkan Encik Chong Su Xiong. Ataupun sebagai Teacher Chong. Teacher Chong, selamat pagi. Selamat pagi. Khabar baik. Terima kasih sudi bersama kami. Dan di sebelahnya ialah salah seorang anak muridnya, namanya ialah Siti Nur Arisa Syukur. Apa khabar? Khabar baik. 10 tahun ya? Tinggi untuk 10 tahun ya? Dan ibunya Puan Nur Azrin Daud ya. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Okey, sebelum kita cerita tentang aktiviti sains dan teknologi yang sangat bagus sehingga membolehkan wakil dari Malaysia diiktiraf ini, ceritakan sikit tentang apa yang Jason buat ini. Sebenarnya Jason dia mempunyai inspirasi untuk menjadi seorang daripada astronot. Dari mula dia 4 tahun, 5 tahun, dia sudah attach dengan iDiscovery World. So, dalam masa 5 tahun ni memang bertungkul lumuslah. Dia belajar, dia menerokai banyak-banyak ilmu tentang astronomi space. Dan dia memang itu fans untuk NASA. Itulah sebab cabaran ini yang bapa dia dengan dia yang tahu dulu. Dan mereka untuk approach cikgu. Cikgu, kita nak buat satu cabaran ini, boleh tak? Go for it. Okey, itu dia cara. Tapi konsepnya simple saja ya. Ya, konsepnya simple. Teacher ada bawa sampel di sini. Ya. Okey. Actually, ini secret. Ini secret rahsianya. 1 2 3. Okey. Syringe. Ini yang Jason gunakan. Pipe, botol. Tapi bagaimanakah menggunakan benda-benda yang simple sebegini boleh mendapat yang pertama di seluruh dunia. Itulah dia. Itulah inovasi yang ada kepada Jason. Dan itu yang dididik dalam kalangan pelajar-pelajar atau murid-murid di iDiscovery World ni kan? Ya, betul. Okey, Alisa sejak bila masuk ke kelas ini atau pusat pembelajaran ni? 6 tahun. Umur berapa? Saya masuk daripada umur 6 tahun. 6 tahun lah. Oh, dah lama jugalah kiranya. Lama juga. Oh, memang minat sains daripada kecil? Ya. Apa yang buatkan awak nak masuk? Minat apa? Dinosaur ke? Sebab biasa anak-anak kecil ni dinosaur lah, space lah. Boleh saya jawab dalam bahasa Inggeris? Boleh, tak ada masalah. Okay. I like to do experiments and like to make inventions. So normally if I do experiments in the house, my mom say, do it outside. Why not mess up? Messy nanti. Jangan kotorkan rumah lah. Apa antara eksperimen yang dibuat? Sometimes I like to. My mom bought me one set. I got some bottle got yeast. Got dried shrimp. I like to use my magnifying glass to close up, zoom, then see what's inside. Okey. Curious betul lah ni ya. Oh, ni betul-betul curious punya kid ni. Puan Nur Azrin, minat ni datang adakah puan dan juga suami betul meminati sains ke ataupun nak sesuatu dedahkan anak kepada sesuatu yang bermanfaat atau macam mana? Okey, dari sains ni Arisa ni dia kecil dia cepat sikit cakap. So 2 tahun dia dah petau cakap. So dia suka tanya soalan yang pelik-pelik. So kadang waktu makan masa tu dia pernah tanya husband saya, dia tanya bapak dia, "Abah, lepas kita makan ni dia pergi kat mana? Dia buat apa?" So jadi husband saya cari jalan nak explain dekat dia supaya dia faham dengan cara dia umur dia 2 tahun macam tu. So dia suka tengok dokumentari masa kecil, nama-nama profesor dia boleh ingat. So jadi tu yang So
Jadi nampak masa sifat tu. ingin tahu tu tinggilah ya. Ya. Okey. Jadi dengan anak-anak yang datang ni pastinya mereka ni banyak nak tahu tentang banyak perkara. Ya. Jadi bagaimana teacher memberi panduan kepada mereka ni to guide them so that they know where to go and what to do? Ya, actually mereka sudah ada pandangan sendiri, terutama yang mereka datang ke center. Tapi mereka mempunyai minat mungkin yang berlainan. Ada yang suka animal, ada yang suka mungkin plant atau yang astronomi. Tapi tiap-tiap satu kita akan sentuh. Yang untuk iDiscovery World, kita mengajar daripada asas sains. Fundamental science mesti kukuh. Lepas tu kita akan build di ke atasnya. Daripada teori 30%, aplikasi experiments 30%, dan juga untuk bagaimana untuk membentangkan hujah. Apa yang anda tahu, anda boleh berkongsi dengan orang lain. Itu adalah salah satu penting. Sebab kalau kita kata saintis, ada yang dah buat dalam lab. Lepas tu yang masa kita buka lab tu dia sudah janggut manja. Kan? Betul juga kan? Kita nak budak-budak dan juga students mereka untuk boleh berkongsi dan juga bercakap apa yang mereka buat. Dan inilah adalah salah satu saya ingat kelebihan bagi student-student di iDiscovery. Okey, bermakna bukan hanya minat tu dapat diketengahkan lagi dan dikembangkan, tetapi juga keyakinan diri dapat dipupuk. Ya, memang betul. Okey, Puan, adakah nampak perbezaan ketara selepas didedahkan dengan perkara-perkara seperti ini? Oh, sangat ketara. Apa yang paling ketara yang nampak perubahan dia? Sebab dia masa dia 3 tahun dia dah start buat dia punya first invention. Okey, iaitu dia minta saya, dia tanya ada selotip tak dekat rumah. Saya tanya nak buat apa? Dia kata I want to do my invention, dia kata. So dia buat, lepas tu dia dah bagi, dia datang, dia kata this is my first invention, bottle sharp. I tak tahu lah bottle sharp tu. And then dia kata tak. Tak bawa. Okey. So dia bottle mineral yang kita punya sharpener yang ada mirror yang bulat tu, dia letak dekat atas tutup tu, and dia selotip. Tu dia minta selotip. So I kata ni untuk apa? So dia ambil colour, dia sharp. So when dia sharp, yang sampah tu masuk jatuh ke dalam botol. Bagusnya. Masa tu dia 3 tahun. So dia kata dia kata dia sharp, so dia tak separkan rumah dengan dia sharpener. Tu kata ilmu yang beri manfaat tu kan. Okey. Kita masa ni agak sudut. Kalau boleh saya nak simpan panjang lagi. Okey, akhir sekali, Arissa, cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer apa? Banyak ni, aeronautical ke, civil ke? I want to be engineer like maybe like want to invent some robots lah. Some robots lah. Yes. Okey. So we hope to see Dr. Arissa soon in the future kan. InsyaAllah. Pusat pembelajaran di mana? Di Citamo dengan Setia Alam. Okey, anda boleh dapat maklumat lanjut kalau nak tahu dan nak hantar anak untuk mendalami lebih banyak tentang sains teknologi. Teacher, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat jaya. Arissa, kasih. terima kasih banyak. All the best ya. Puan, terima kasih banyak. Cik Syukur di sini ya. Di belakang sana ya. Terima kasih banyak sudi bersama kami, dan ini semoga menjadi inspirasi kepada anda untuk hantar anak dan mendedahkan mereka kepada sesuatu yang bermanfaat. Okey, kita nak bersama dengan Marcella dan tetamu, silakan. Itu dia, menarik sekali perkongsian Elly Iskandar dan juga tetamu kita mengenai perkembangan teknologi. Dan pastinya bercakap mengenai teknologi ini, peranan teknologi ini dalam bidang teknologi ketika pasca COVID-19 ini pastinya memberi banyak manfaat kepada pengguna. Dan untuk perincian mengenai peranan teknologi dalam pasca COVID-19, di studio hari ini kita bersama Encik Derek Yeo, Naib Presiden Persatuan Franchise Malaysia MFA. Apa khabar Encik Derek? Khabar baik. Sihat? Sihat. Okey, baik Encik Derek. Kita nak bercakap mengenai peranan teknologi dalam pasca COVID-19 ini. Mungkin Encik Derek boleh terangkan kepada kami mengenai Nexus Productivity Runcit dan F&B, RFBPN, yang mana Malaysia Productivity Corporation MPC sebagai sekretariat, dan apa peranannya dalam dan kaitannya dalam kluster tersebut? Okey. Sebenarnya pembentukan Nexus Retail dan F&B ini diumumkan oleh Perdana Menteri pada tahun 2017. Sempena dengan pelancaran Pelan Induk Pembangunan Produktiviti Malaysia pada masa itu ya. So terdapat 4 inisiatif yang kita rangkakan untuk produktiviti subsektor runcit ini, termasuklah inisiatif pertama yang kita panggilkan R1 untuk membantu PKS yang berpotensi tinggi untuk membuat digitalizing operasi perniagaan mereka dan membina keupayaan kepada e-dagang ataupun e-commerce.
Yang kedua, menggalakkan peluang berkongsi ekonomi ataupun sharing ekonomi platform yang kita ketahui. Yang ketiga, untuk memperkukuhkan lagi kecekapan runcit dan F&B. Dan yang terakhir, yang keempat ialah untuk membantu mereka yang dah bersedia dalam sektor ini untuk mengembangkan perniagaan mereka ke pasaran antarabangsa. Dan peranan Nexus ni sebenarnya adalah sebagai pemacu inisiatif 4 inisiatif ini dalam pembangunan industri runcit dan F&B ini. Dan kita merupakan navigasi ekosistem runcit dan F&B ini dengan agensi kerajaan dan industri player. Dan of course kita perlu melaporkan inisiatif perkembangan dan kemajuan inisiatif ini kepada Delivery Management Office dan juga Majlis National Productivity Corporation. Itulah tugas kita sebagai Nexus untuk menemukan industri player dengan izin kerajaan untuk membangunkan productivity Nexus ini. Okey, baik. Penggunaan teknologi digital itu mampu membantu komuniti perniagaan dalam usaha mereka bangkit selepas terkesan akibat impak PKPP yang dilanjutkan. Jadi bagaimana permulaan untuk transformasi ini boleh berlaku? Okey, sebenarnya proses penggunaan digitalisation ni berlaku sebelum PKP ini. Tapi sebabkan PKP ataupun wabak COVID ini, proses ini dipercepatkan. Nak tak nak, semua orang terpaksalah go into this new normal untuk menggunakan digitalization proses untuk mendapatkan menjalankan operasi perniagaan mereka pada new normal ini. Sepanjang PKP ini kita akan dapat kalau syarikat yang telah berubah mengadaptasikan perniagaan dalam talian atas talian, mereka bukan saja dapat boleh sustain bisnes mereka, tetapi keuntungan mereka rasanya lebih tinggi sebelum menggunakan digital. Sebagai contoh, syarikat Farm Fresh yang mengeluarkan susu segar di Malaysia, mereka mencatatkan peningkatan yang tinggi dalam masa PKP ini, daripada 200 hingga 300 order sehari, pesanan sehari menjadikan 5,000 sehari. Begitu juga dengan syarikat macam elektronik seperti Seng Heng. Mereka walaupun terpaksa menutup banyak kedai fizikal mereka tetapi dalam atas talian perniagaan mereka telah berkembang dengan pesat. Dan begitu juga dengan peniaga-peniaga restoran. Disebabkan social distancing, kebanyakan restoran tidak digalakkan mengadakan kontak rapat. Dari situ mereka menukar peranan mereka dari dine-in kepada delivery service. So kita akan nampak peratusan delivery versus dine-in sales itu telah berubah. Yeah. Baik, dalam menjayakan usaha kerajaan ini untuk mencapai transformasi digital. Jadi apa hala tuju Nexus Digital and F&B? Okey, seperti yang kita sebutkan tadi, inisiatif pertama kami adalah untuk membantu PKS yang berpotensi tinggi memanfaatkan digitalizing untuk proses perniagaan mereka. Dengan itu kami telah sepanjang PKP ini kami telah banyak menggunakan platform webinar untuk melakukan banyak awareness program seperti penggunaan e-wallet, e-commerce platform untuk mereka peniaga-peniaga kecil di luar sana untuk mempromosikan produk mereka di sana. Kita juga telah mengadakan lebih kurang 200 lebih sesi online coaching ataupun advisory coaching kepada peniaga-peniaga kecil yang mendaftar dengan kami, cara-cara untuk mengatasi challenges dalam masa PKP ini ataupun moving forward plan. Dan selepas 1 hour coaching tu, kita juga mempunyai mentoring session untuk mereka lebih mendalam lagi memahami cara pemasaran online, supply chain dan juga human resourcing. Jadi adakah dengan peralihan ke hala tuju e-commerce ini akan menampakkan lagi penutupan kedai physical store, dan bagaimana ini akan memberi kesan kepada shopping ekosistem di Malaysia ini, dan bagaimana ini akan memberi kesan kepada physical retail store di Malaysia ini? Okey, sebenarnya online platform ni bukan saja muncul semasa PKP ataupun COVID ni. Online shopping telah bermula lebih awal lagi, dan kita tidak boleh nafikan online shopping menjadikan satu trend baru di dalam kehidupan masyarakat kita yang suka browsing, kita kata browsing and then put into the cart and then buy later kan. So tapi apa yang kita nampak sekarang, physical shop yang
banyak tutup ni bukan disebabkan online mengalihkan peranan mereka kepada online sistem, tapi disebabkan masalah ekonomi sekarang yang tidak menentu. Tapi saya rasa online dan offline merupakan satu complementary effort lah ya. Kalau kita lihat sebagai contoh, di Amerika kita ada Amazon online. Amazon merupakan platform online yang kita boleh membeli barang di online, tapi sekarang juga mereka mempunyai kedai Amazon physical shop. Begitu juga dengan Alibaba sebagai online platform, mereka juga telah membuka kedai yang dinamakan Hema Store. Dan juga Taobao juga membuka satu kedai di Malaysia juga ya, physical. So dia adalah satu perubahan trend ya. Kalau kita rasa peniaga-peniaga rasa dari online ke offline ataupun offline, dia adalah satu omni channel yang patut kita adaptasikan. Okey, baik. Itu dia sedikit perkongsian menarik. Nampaknya itu saja masa yang kita ada, Encik Eric. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Derek Yeo, spokesperson jurucakap Champion Nexus Productivity, peruncitan dan makanan serta minuman, kerana sudi berkongsi kepada kami hari ini mengenai peranan teknologi dalam pasca COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Okey, baik, kita nak berehat seketika, kembali bersama kami nanti di MHI. MHI, autopilot, let's go. No sleep, I'm always hot online. Let it flow, smoothly, I was like, yeah, my heart, those keys, yeah. I never run out of melodies. Wanna stay fresh like sashimi, make you wanna say, oh, ishi. Though I ain't been to Japan, but I'm down if you wanna come with me, Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me, yeah. Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me, let go. Masa kecil selalu tengok MTV, kata bila dah besar nak jadi Britney. Am I able to control my destiny, or is the writings on the wall? That's my favorite CD. Hey, at 15 I snuck out of my crib, selalu perform dekat hip hop parties. Dulu letak lagu dalam MySpace, sekarang dalam Spotify pun cuba nasib. I had to cut that controlling boyfriend, gotta stay focused, shut it, snap and hit the flash. I realize I deserve a better man, but right now I don't give a damn. I learned a lot from all my mistakes. Say I'm running out of time, it's never too late. Kalau tak suka boleh balik, tak kisah kau fikir aku pelik. Hey, no sleep, I'm always hot online. Let it flow, smoothly, I was out. Yeah, my heart, those keys, yeah. Hey, I never run out of melodies. Wanna stay fresh like sashimi, Japanese trip, oh, ishi, Though I ain't been to Harajuku, but I'm down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me. Ay. Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me. Hey. Aku random semasa datang tepat pada masa kamu semua buang masa aku memang happy buat semua bahasa aku steady with my bar selalu tepat pada masa fresher than samosa. I did what I did, I told her yeah, so lot of fake, acting like I ain't know. Demons in my head and I got hit from every angle. Young guy walking on water in Gucci sandals. What? Hey, bebas dengan semua mina aku mau nothing final. Same people looking up to me were just my idols. I expect to be the invoices in my iPhone. What? And that be way before number last baris. Peluang di luar, can't be stuck on autopilot. Peluang di luar, peluang ada saja. Hey, come on, let's go. No sleep, I'm always hot online. Let it flow, smoothly, I was like, yeah, my heart, those keys, yeah. I never run out of melodies. Wanna stay fresh like sashimi, make you wanna say, oh, ishi. Though I ain't been to Japan, but I'm down if you wanna come with me, ayy. Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me. Down if you wanna come with me.
pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Good. Thanks, Alhamdulillah. Silakan ke depan sikit. Okey. 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 Itu tadi lagu Autopilot. Yes. Okey. Apakah cerita dia sebenarnya? Dia menceritakan tentang perjalanan saya in my hip hop career. Okey. Dari kecil dulu saya perform dekat hip hop party, and saya pergi recording and I snuck out of the house semua kan just to perform behind my parents' back at that time. Okey. And then sampai sekarang lah masa dulu I didn't find it like such a big deal. But when you look back, those were Apa, the things sneaking out that ke hip hop? well, hip hop, my hip hop parties, Okay. performing, Okay. career recording and all those stuff kan. Macam I didn't find it a big deal until today when I look back. Hey, those were actually a lot of lessons that I learned that made me who I am today. Okey. Masa bila ibu bapa kata okey boleh? Ke lepas banyak kali keluar dan buat show Lepas ke? saya habis uni, at that time diorang tak macam bagi sangat I buat music. Dia macam tak payahlah because they were also in the industry kan. And then later on bila I dah graduate semua, I was like, Ma, ayah, I really want to do music. And then they were like, okay, since you really want to do it, buat sendiri. Buat everything sendiri. We're not going to help you. We're going to support, but we're not going to fully help you with it. We want to see how serious you are. So now baru dia macam, oh okay lah. Bagaimana Kaida melihat situasi tersebut? Macam parents bagi tak bagi support tapi tak nak bagi 100% support. Adakah melihat itu sebagai okay, this is a challenge for me. Ini mencabar diri ataupun macam susahnya macam nak dapat approval ataupun ibu bapa untuk menerima. Right. And I know a lot of people out there are going through the same thing, especially for young adults who are studying right now. Sometimes mak bapak dia orang suruh belajar bidang lain tapi dia nak buat benda lain kan. But what I would suggest is you still study something that's well out of like your interest. Like for me, I like music, but I studied psychology. So maybe some people can study engineering, but they can also do music. So tak salah kalau dia nak multitask. Cuma time management tu penting lah. Jadi hip hop ni memang jiwa Kaida lah. Yes. Tak sangka because I grew up in a musical environment. I was exposed to all kinds of music. Pop lah, dangdut lah, nasyid lah, jazz lah semua kan. Kenapa hip hop? Because when I saw my parents doing a lot of macam pop, jazz music, lepas tu bila saya tengok TV, saya tengok KRU, saya tengok For You To See, saya tengok Nico, and then later on was Too Fat, Teh Tarik Keruan. Saya nampak macam seronok tengok dia orang. You know, because I always see macam my mother kan, dia dress up, proper music and you know dia punya manners semua kan. So bila I tengok hip hop, dia macam loosen up sikit. So it made me excited. And then when I saw Miss Nina, lepas tu dekat Amerika ada Missy Elliott, Lil Kim semua kan. I was like, wow, I want to be those people because before this I only saw male rappers. When I saw female rappers, I macam, oh, if they can do it, I want to do it too. So Okey, jadi itulah terinspirasi. Tapi bila dapat tahu mak ayah kata okeylah hip hop boleh. Ke dipersoalkan sejak? Like a few years later bila I dah release lagu sendiri, I dah buat semua sendiri kan. And then dia macam, okay, budak ni serius. Budak ni serius. Anak aku ni serius. Yeah, she really meant what she said. So later on baru dia macam, okay lah, baru start buat duet together, buat music together, perform semua. Okay. Dan nampak berhasilnya. Yes. Dia belum tunggu freestyle lagi kan? Itulah dia. Kita ucapkan all the best. All the best. Thank you so much. Appreciate it. Okey, lepas ni Kaida. Dia nak freestyle ke? Nak battle ke? Janganlah. Kalau malu nanti. Okey, so kita bawakan topik yang sangat menarik. Memperkasakan pendidikan khas akan kita bawakan. Ya. Dan kita tinggalkan Kaida dengan lagu macam-macam. Macam-macam? Jangan macam-macam. Macam-macam. Okey, jumpa lagi. Selalu. Kaida. K to K. Macam-macam. MHI. Let's go. Semua orang tanya aku macam-macam, sudah macam polis. Kenapa Kaida macam itu ini? I'm like, oh please. Aku step up in my best fit, berposing with my own cheese. Kau tengok atas, kau tengok bawah, dah macam fashion police. So I sting him like a jellyfish, cause the way he looks so foolish. Memang suka puji diri sebab aku suku Bugis. And I party till the next day. He asks why you like to do this. I responded to his text saying, hey, new phone, who this? 你要带我去中国会听吗？说华文的 I ain't made in China。他问小姐你要结婚吗？
Walking her down, young man, use a player. Hey cik adik manis, aku nampak kau meroyan. Power lah gambar aku, kau ternampak kaki goyang. Aku tak buat apa-apa, kau komplain kat semua orang. Aku banyak kerja lah sis, jangan cakap sembarangan. Semua orang tanya aku macam-macam, sudah macam polis. Kenapa kira macam itu, ini I'm like oh please. Aku step up in my best fit, berposing with my own cheese. Kau tengok atas, kau tengok bawah, dah macam fashion police. Semua orang tanya aku macam-macam, sudah macam polis. Kenapa kira tak nak dengan dia, dia manis. Tapi manis tak cukup lah bro, aku belah tak bagi notice. Lebih baik buat duit, bank account biar obese. Dia nak perempuan jambu, kalau boleh terem masak. Tapi malam tinggal bini sebab dia nak lepak mama. Girlfriend dia tengok Pascal, nak boyfriend macam gagak. Dua-dua gaduh sebab jealous janji IG segar. Tiap minggu tukar perempuan, dah macam tukar baju. Bila nampak perempuan jambu, itu brother